Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung sikit lagi dalam bab perkara-perkara yang sunat ketika wudu. Selepas itu kita akan masuk perkara-perkara yang makruh ketika wudu. Antara perkara yang sunat ada kita sebutkan di akhir pengajian pada minggu yang lalu, iaitu menggosok anggota ketika mengambil wuduk. Perkara ini sunat kerana keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan menggosok anggota wuduk ketika berwuduk. Itu semua sekiranya diyakini sampai air ke semua anggota wuduk. Kalau tak sampai air melainkan kena gosok, maka wajib digosok. Kalau tak gosok pun sampai air tersebut kepada anggota wuduk keseluruhannya, maka disunatkan sahaja. Gosok ni pada tangan dimasukkan dengan tashbik lah, iaitu gosok celah-celahan jari. Yang dimaksudkan dengan kaki adalah gosok celah-celahan jari kaki. Kemudian perkara yang sunat adalah ziyadatul ghurrah, iaitu membasuh lebihan daripada muka. Kita basuh muka, kita dah bincang sebelum ni, ada anggota muka panjang dan juga lebarnya. Lebar daripada ubun sampailah ke tulang dagu bawah ni, tulang dagu. Sampai situ je. Tapi wajib lebihkan sedikit untuk lebih diyakinilah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara wajib tidak akan sempurna dengannya, maka dia juga wajib. Asal sampai tulang dagu tapi lebihkan sikit. Dan bawah lagi maka hukumnya sunat. Atas sampai ubun-ubun, permulaan ubun itu pun juga wajib basuh. Kerana perkara yang wajib ini tidak akan sempurna melainkan dengan dia. Jadi takkan kita nak ngam-ngam je basuh sampai ke ubun-ubun. Ubun-ubun pun basuh sikit. Yang terbaik lebihkan lagi. Itu dipanggil sebagai ghurrah. Di bahagian telinga pun sama. Ada anak kecil telinga kita tepi ni, sampai situ sepatutnya, dan itu tidak wajib. Tetapi ulama kata ma la yatimul wajib illa bihi wa fahuwa wajib. Perkara ini tak akan jadi sempurna melainkan dia juga hukumnya wajib. Jadi wajib juga basuh. Asalnya tidak wajib, tapi sebab kita nak sempurnakan semua bahagian muka, jadi wajib juga hukumnya. Dan disunatkan lebih sikit. Masuk ke bahagian telinga pun tak apa, lebih sikit. Itu sunat pada muka. Jadi muka ni sunat basuh lebih sikit bahagian atas ubun-ubun, bahagian tepi masuk bahagian telinga sikit, dan bahagian bawah masuk bahagian leher sikit ke bawah dagu. Itu semua adalah perkara yang sunatkan, dipanggil sebagai ghurrah. Satu lagi tahjil. Tahjil adalah tangan, lebihkan basuhan tangan pada tangan lebih pada siku. Lebih pada siku dan sampai ke bahu atas. Itu semua adalah disunatkan, dipanggil tahjil. Kaki pun sama sampai ke paras lutut. Itu semua dipanggil sebagai ghurrah dan hukumnya adalah sunat. Ini semua berdasarkan riwayat daripada Nabi SAW. Antum al-ghurrul muhajjalun yaumal qiyamah. Kamu semua adalah ghurrah dan juga tahjil pada hari kiamat. Siapa di kalangan kamu mampu untuk melaksanakan perkara tersebut, maka falyutil ghurratahu wa tahjilahu, maka hendaklah dia panjangkan ghurrah dan juga tahjil. Panjangkan tu apa? Maksudnya lebihkan basuhan muka, lebihkan basuhan tangan dan juga kaki. Di antara perkara yang sunat ketika wudu adalah menghadap ke arah kiblat. Kalau surau baru nak buat, masjid baru nak buat, yang terbaiknya kita susun paip-paip wudu ini semua menghadap ke arah kiblat. Itu yang terbaiklah, kerana dia adalah perkara yang sunat, menghadap ke kiblat ketika mengambil wudu. Ada orang tanya, tidur menghadap ke kiblat macam mana tidur? Adakah kaki yang hadap ke kiblat ataupun kepala yang hadap ke kiblat? Sebenarnya tidur ni hadap ke kiblat ni
adalah badan kita, dada ataupun kepala kita, muka kita, dada. Macam kita tanam mayat dalam kubur lah. Tanam mayat dalam kubur wajib ke arah kiblat. Kalau salah arah kiblat, kena korek balik sebab dia wajib. Selagi mana tak berubah mayat tu lah. Tapi kalau dah 2-3 bulan dah baru tahu salah arah kiblat, maka tak wajib lah untuk kita korek. Dia akan jadi aib kepada mayat lah. Sebab kita dah korek macam-macam, kita akan jumpa nanti. Tapi kalau baru sehari, baru 2 hari, maka wajib korek balik sebab tak menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat ni wajib. Menghadap ke arah kiblat wajib. Apa yang hadap ke arah kiblat mayat ni? Bukan kepala, bukan kaki. Dada dia hadap ke arah kiblat, muka dia hadap ke arah kiblat. Ada satu jejantas di mana? Diuk ke Akleh. Dia punya mamar tu menghadap ke arah kiblat. Jejantas yang malam ada lampu tu sebelah kubur Piramli tu. Kan dekat Akleh tu. Dia punya mamar tu hadap ke arah kiblat. Mamar je. Di antara keistimewaan dia lah. Lepas tu malam-malam dia ada lampu. Okey. Kemudian duduk di tempat duduk, mengambil wuduk, itu juga sunat. Sebahagian orang dia tak nak duduk, berdiri. Sebenarnya duduk tu sunat ketika mengambil wuduk, supaya tidak terkenalah percikan-percikan yang akan terkena pada bahagian kaki. Bukannya batal ke apa, dia basah lah. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tempat duduk dia dengan tempat paip dia, kita selesa duduk. Maknanya dia dah ukur dah tempat duduk tu. Tuan-tuan boleh tengok berapa tempat duduk dekat Mekah tu, kita ambil wuduk dengan paip dia, jarak dia berapa jauh, tempat tinggi duduk dia berapa tinggi. Sebab tempat duduk dia agak selesa. Sebahagian masjid surau ada tempat duduk, tapi tak sesuai nak duduk. Kadang-kadang jauh sangat paip tu, kadang-kadang longkang dia besar sangat. Tapi dekat Mekah tu memang sesuai. Cara ketinggian dia, jarak antara paip, memang orang selesa lah selalu yang duduk untuk mengambil wuduk. Kesimpulannya, mengambil wuduk disunatkan menghadap ke arah kiblat, disunatkan dalam keadaan duduk. Dan orang yang mana dia nak cedok, untuk mengambil wuduk, nak cedok air, mengambil wuduk, pastikan bekas air itu berada di sebelah kanan dia. Bila dia nak cebok air, bekas tu belah kanan. Itu pun sunat. Sebab apa sunat? Sebab lebih mudah bagi dia untuk mengambil wuduk. Dia cebok belah kanan, kemudian dia ambil wuduk lah. Itu lebih mudah berbanding belah kiri. Tapi kalau orang yang tolong bantu dia, tolong cedokkan, tolong tuangkan air, ataupun pegang getah paip, tolong, maka elok tu belah kiri, itu lebih mudah bagi dia. Itu semua perkara yang sunat, tujuan untuk mudah lah. Di antara perkara yang sunat adalah meninggalkan meminta tolong orang lain, melainkan dalam keadaan uzur. Minta tolong orang lain ni maksudnya orang yang mengambil wuduk untuk kita, dia yang tolong basuhkan muka kita, dia yang basuhkan tangan kita, kita hanya ulur je. Itu tak bertepatan dengan maqasid syariat ibadat tu lah. Sebab ibadat ni maksudnya bersusah payah, kita yang bersusah payah untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Tapi kalau kita bersenang lenang, orang lain yang buat untuk kita, jadi tak kena maqasid tu, maqasid ibadat tu, maksud tujuan ibadat tu. Ulama kata makruh orang lain yang ambil, melainkan orang yang uzur, orang yang lumpuh ke, yang masuk hospital sakit, orang lain ambil wuduk, basuh muka untuk dia percikkan air, spray air untuk muka dia, tangan dia, kaki dia, itu tak apa, sebab dia uzur, sakit. Orang yang sihat kalau buat macam tu juga makruh kerana dia, kita panggil ada unsur-unsur tarafuh. Tarafuh ni maksudnya bersenang-senang dalam bab ibadat. Yang dimaksudkan makruh di sini, orang bantu tolong basuhkan muka dia, basuhkan tangan dia, bukan orang bantu cedokkan air. Itu tidak makruh. Orang bantu pegang getah paip untuk dia ambil wuduk, untuk mudahkan, itu tidak makruh. Antara perkara yang sunat juga ketika wuduk adalah
meninggalkan percakapan, tidak bercakap. Kalau tak ada keperluan, tak perlu cakap. Kalau ada keperluan yang mendesak, ada keperluan yang perlu, maka boleh bercakap. Dan tidak makruh kalau ada keperluan, ada hajat. Kalau tak ada apa-apa hajat, hukumnya makruh. Contoh, kita ambil wuduk, tiba-tiba ada orang nak masuk toilet, dan dalam toilet tu ada orang, cuma pintu rosak. Kita bagi tahu dia dalam tu ada orang tu, tak apa, tidak makruh bercakap, sebab ada keperluan, ada hajat. Dan disunatkan tidak bercakap dan juga tidak tansyif. Tansyif ni maksudnya lap. Kita lepas ambil wuduk, kita lap. Kalau tuan-tuan pergi di masjid mana Sydney ataupun Perth ke, selalu dia setiap toilet dia ada tisu. Tempat ambil wuduk pun ada tisu. Lepas daripada ambil wuduk, lap, penuh tisu, tapi diorang buang dalam tong sampah lah. Kalau kita orang Melayu, kita habis campak tepi-tepi je. Tapi diorang masuk dalam tong sampah lah. Cuma mereka lepas wuduk, mereka tak nak basah, lap tersebut hukumnya tak disunatkan lah, makruh. Lap ketika selepas mengambil wuduk. Ataupun tarkun nafad ni meninggalkan, kita buat seperti ni, lepas daripada wuduk kita buat seperti ni, macam nak keringkan anggota wuduk lah. Itu juga hukumnya makruh. Seperti orang terkena penyakit Parkinson, dia buat macam ni, makruh. Makruh lah, tidak disunatkan. Sebab apa tak disunatkan? Dah ada ulama kata makruh kerana bila perbuatan seperti ni lepas ambil wuduk, untuk kita nampak macam nak kering kan, dan juga seolah-olah sebagai satu simbol untuk kita berlepas diri daripada melaksanakan ibadat. Sebagai satu simbol lah. Sebab itu ulama kata tak disunatkan buat seperti itu. Dan dia juga satu jenis bentuk untuk kita kering kan. Lepas ambil wuduk, kita buat macam ni supaya air semua jatuh, kering. Dan tak disunatkan juga melontarkan air ke wajah, ke muka kita ngambil wuduk, kita basuh, kita tepuk, tepuk. Itu tak disunatkan. Ambil wuduk macam biasa, sapu macam biasa, sapu muka. Tak perlu kita baling-baling muka. Kalau kena orang sebelah, marah pula orang sebelah, basah baju dia. Okey. Di antara perkara yang sunat juga adalah tahrikul khatam, iaitu menggerak-gerakkan cincin. Bila tuan-tuan pakai cincin, kalau tak gerak-gerak, tak goyang-goyangkan pun sampai juga. Contoh, seorang pakai cincin tapi cincin dia longgar sikit lah. Bila longgar sikit, air dapat masuk, dia masukkan air, dia ambil wuduk, dia biar macam tu lah, masuk paip tu, masuk air dalam tu, tak apa. Yang penting kena air. Tapi yang disunatkan adalah kita goyang-goyangkan, supaya itu lebih berhati-hatilah. Itu disunatkan. Cuma jari yang disunatkan pakai cincin ni adalah jari laki-laki, jari manis. Berapa banyak cincin kita nak pakai, ikut atas kita lah, berapa banyak kita nak pakai pun. Tapi janganlah pakai semua jari. Pakai yang setakat keperluan lah. Tapi yang disunatkan orang lelaki, jari kelingking. Orang kita suka pakai jari manis, sunatnya pakai jari kelingking sebelah kanan lah. Itu untuk orang lelaki-lelaki. Kemudian sunat yang kata menggerak-gerakkan cincin itu apabila air sampai ke bawah cincin. Air dah sampai dah. Kalau air tak sampai, melainkan kena gerakkan, maka hukumnya wajib gerakkan cincin. Gerakkan cincin ni ada kalanya wajib. Bila wajib? Bila air tak sampai ke bawah cincin, kat kulit kita bawah, kulit kita yang berada di bawah cincin. Kalau tak sampai air, wajib goyangkan. Kalau sampai air, sunat je untuk kita goyang-goyangkan. Kemudian istishab, an-niyah ila akhiril wudu'. Ini kita dah sebutkan juga sebelum ini, iaitu kita istishab, sertakan niat ni sampai akhir wudu'. Memang kita niat pada basuh muka je, saja aku mengambil wudu', saja aku mengambil fardu wudu', saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Niat dalam hati ketika basuh muka. Tapi disunatkan untuk istishab, niat itu dipanjangkan.
Panjangkan itu maksudnya sentiasa kita hadirkan dalam hati, kita mengambil wuduk sampailah kita basuh kaki. Itu disunatkan. Kemudian air lebihan wuduk itu disunatkan minum. Ini berdasarkan perbuatan Nabi. Nabi dulu dia ambil wuduk dalam bekas, dalam bekas. Jadi bila Nabi ambil wuduk, lepas ambil wuduk, lebihan air wuduk tu ada lebih sikit, lebih minum. Anna fihi shifa' min kulli da'. Kerana Nabi kata pada air tersebut, lebihan wuduk ada penawar daripada setiap penyakit. Itu sunat kita minum lah. Tapi kalau kita tak nak minum, takut air klorin ke apa, kita tak perlu minum lah. Minum air lain, air kohwik ke air apa ke. Wa an ya'tiya ba'dal faraq, dan juga dia datangkan selepas daripada selesai wuduk ni, datangkan doa yang maksur. Doa maksur ni doa yang datang, yang ada riwayat daripada hadis Nabi lah. Sebab orang kita dia suka baca doa, banyak dia suka baca doa, tapi doa yang diutamakan doa yang datang daripada hadis Nabi. Doa lepas sembahyang pun sama. Tuan-tuan buka dalam kitab-kitab hadis bab doa yang datang daripada Nabi, itu dipanggil doa maksur. Banyak doa tersebut baca lepas solat. Kita baca lepas solat. Kadang-kadang doa yang tak maksur dia baca. Doa yang maksur dia tak nak baca. Yang maksur satu dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang tu yang dia baca. Doa-doa maksur banyaklah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajli wal kasal, sampai habis. Banyak lagi doa-doa yang maksur yang Nabi ajar kepada kita dalam hadis lah. Tuan-tuan boleh tengok dalam riwayat-riwayat hadis. Dia seseorang yang mengambil wuduk selepas daripada selesai mengambil wuduk, dengan syarat jangan jarak terlampau lama. Lepas ambil wuduk tak berapa lama terus dia baca doa. Jangan dah lepas 5 minit baru baca doa. Dah kering habis dah air wuduk semua. Dah lama dah 10 minit dah baru nak baca wuduk, baru nak baca doa. Jadi perkara tersebut tak disunatkan. Yang disunatkan selepas selesai terus bacalah. Apa doa wuduk? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Macam kita mengucap 2 kalimah syahadah lah. Asyhadu an la ilaha illallah, cuma kita tambah wahdahu la syarikalah. Tambah wahdahu la syarikalah, tambah tu je. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. La syarikalah, iaitu tidak ada sekutu bagi Allah, tak ada rakan kongsi bagi Allah. Kemudian asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah, Rasul Allah. Kemudian ditambah dalam riwayat Tirmizi. Dalam riwayat Tirmizi ada tambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Wahai Allah, jadikan aku di kalangan orang yang banyak bertaubat, jadikan aku ini di kalangan orang yang suci, jadikan aku di kalangan hamba kamu yang soleh. Kemudian dalam riwayat Nasa'i ditambah lagi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini macam tasbih kafarah lah. Tasbih kafarah kita baca selepas majlis, selepas selesai kuliah, kita tutup dengan majlis dengan tasbih kafarah. Sebagai orang sebut kifarah, sebagai orang sebut kafarah. Yang tepatnya adalah tasbih kafarah. Kafarah, bukan kifarah. Kifarah saya tak tahu bahasa Melayu ada ke tak ada kifarah. Kifarat, kafarat. Tapi yang bahasa Arab tasbih kafarah. Tasbih kafarah bermaksud tasbih yang mengampunkan dosa lah, dan mengkifarahkan dosa. Disunat juga baca lepas wuduk. Dalam riwayat Nasa'i, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi di sini ini dipanggil doa-doa maksur. Maksud doa maksud yang ada dalam riwayat dalam kitab-kitab Sunan Sittah, hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i ataupun Ibnu Majah.
yang saya sebutkan pada awal tadi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim ada sebut tu. Ditambah riwayat daripada Imam Tirmizi, iaitu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kemudian ditambah lagi dalam riwayat Nasa'i, iaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu adalah doa yang maksur. Kemudian tuan-tuan nak tambah doa lain pun tambahlah. Dalam kitab-kitab fiqh banyak lagi ditambah doa. Banyak lagi ditambah doa. Tapi kalau tuan-tuan tak nak baca doa panjang-panjang, berpada apa yang doa daripada doa maksur tadi, dia datang pada hadis Nabi. Kalau tuan-tuan nak baca dalam kitab-kitab fiqh banyak sangat. Suruh baca inna anzalna lah apa benda, banyaklah. Yang sempurna ajyati bi doa zalika kullu qabla an yatakallam. Yang terbaiknya baca doa sebelum dia bercakap. Baca doa sebelum bercakap benda lain. Lepas selesai basuh kaki, terus angkat tangan berdoa. Dalam kitab fiqh, banyak kitab fiqh menyebutkan, iaitu baca doa hadap kiblat. Memang baca doa hadap kiblat. Cuma bagi imam, dia ada dua pendapat. Ada yang kata baca doa hadap kiblat, ada baca doa ikut posisi imam dia. Kalau dia mengereng belah kanan, bacalah doa belah kanan. Kalau menghadap makmum, bacalah doa menghadap makmum. Ada yang kata wirid je mengereng belah kanan imam ataupun hadap makmum. Ketika wirid, doa hadap kiblat. Makmum semua keseluruhannya menghadap kiblat. Begitu juga doa selepas selesai wuduk, walaupun baik tak menghadap ke arah kiblat, tapi lepas daripada mengambil wuduk, maka kita menghadap ke arah kiblat, kita mengangkat tangan. Yang terbaik mengangkat tangan dan mengangkat pandangan ke langit. Tengok ke arah langit. Kemudian baru kita baca doa tadi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai habis tu. Kemudian sapu tangan ke muka dia. Dah selesai doa, tak sapu tangan ke muka. Okey, itu ulama katalah, ada yang ulama kata baca ayat kursi, inna anzalna semua. Tapi kalau tak nak pun bacalah apa yang ada dalam maksur tadi, doa-doa yang maksur. Kemudian antara perkara yang sunat juga yang tak disebutkan di sini, iaitu kita menggerakkan tangan lah. Bila kita mengambil wuduk dalam kolah, kita tak perlu gosok pun tak apa, kita gerak-gerakkan tangan je. Gerak-gerakkan tangan, itu dah mendapat pahala sunnah seolah-olah menggosok. Sebab dia gerak-gerak tangan dalam kolah. 1, 2, 3 gerak, cukup. Kalau dia letak saja pun boleh, sah juga. Kolah besar, dia letak sampai ke paras siku, lebih sikit siku. Lepas tu dia tarik, cukup boleh. Tapi sebab nak 3 kali, kan sunat dengan 3 kali, maka geraklah 1, 2, 3. Cukup, dapat dah 3 kali lah. Tapi kalau kaki jangan buat. Kaki tuan-tuan kena cedok lah, basuh kaki. Kalau tuan-tuan angkat kaki, letak tu gerak pula 1, 2, 3. Kaki tak walaupun dari segi sah memang sah lah, cuma tak berapa cantik perbuatan tersebut. Sebab kaki ni agak kotor bagi kita. Sebahagian ada cagu, ada cekam, kadang-kadang busuk, masih dendam dalam kolah tu. Tak apa sesuai. Tangan tak apa. Okey, antara perkara yang makruh ketika wuduk, adalah mendahulukan perkara yang kiri ke atas perkara yang kanan. Tangan kanan, baru tangan kiri. Dia basuh tangan kiri, baru tangan kanan. Dia basuh kaki kiri, dia basuh baru kaki kanan. Makruh. Perkara yang makruh lagi, al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq. Berlebihan ketika berkumur dan juga masuk air dalam hidung bagi orang yang berpuasa. Orang tak berpuasa memang disunatkan lebih-lebih kumur sampai berbunyi-bunyi, bunyi masuk hidung dalam, bagi bersih betul-betul, itu memang disunatkan. Tapi orang berpuasa tak boleh. Perkara tersebut boleh membatalkan puasa dia. Kalau termasuk dalam pangkal hidung, termasuk tertelan air liur, tertelan air kumur. Perkara yang makruh juga al-isti'anah biman yutahhir a'dha'ahu bila uzrin, iaitu minta tolong orang yang
sucikan anggota wuduk dia, yang kita bagi tahu tadi, tanpa sebarang keuzuran, maka hukumnya makruh. Berbeza dengan orang yang tuangkan air untuk dia, dia hanya basuh muka, dia sapu tangan, cuma orang tu bantu untuk tuangkan air ataupun pegangkan paip getah, maka hukumnya khilaful aula. Khilaful aula ni maksudnya bertentangan dengan perkara yang afdal, bertentangan dengan perkara yang terbaik. Perkara terbaik dia lah sendiri cebok, perkara yang terbaik dia lah sendiri pegang paip getah, itu yang terbaik. Tapi kalau minta tolong orang boleh hukumnya khilaful aula. Khilaful aula ni tak afdal lah. Sebab kita kalau boleh jangan minta tolong orang, kita buat sendiri. Nabi satu kali tongkat jatuh daripada tunggangan, maka Nabi suruh orang tu turun ambil, jangan suruh orang yang dekat bawah tu ambil. Dia turun dan dia ambil tongkat yang jatuh dan dia naik balik tunggangan dia. Kalau boleh mengelak daripada minta tolong orang tu yang terbaik. Sebab Nabi tak nak kita banyak berharap sangat, suruh walaupun memang sebahagian orang memang berpangkat tinggi ataupun berjawatan tinggi, dia ada orang bawahan, jadi dia bolehlah suruh, tapi suruh sekadar keperluan lah. Sebab kadang-kadang orang yang berjawatan tinggi, dia tak mampu buat kerja tu sebenarnya, tapi dia adalah cetusan-cetusan idea. Pekerja yang buatnya orang-orang bawah, yang buat bagi cantik. Kalau buat slide tu cantik, kalau buat point-point surat cantik, tapi kalau suruh dia buat, kadang-kadang dia tak termampu buat. Cuma kita menghargailah orang-orang bawah kita buat. Minta tolong macam tu bolehlah, sebab dia sebagai orang atasan. Tapi untuk dalam bab ibadat ini, yang terbaiknya kita buat sendiri dalam urusan peribadi kita. Al-isti'anah fi ihdaril ma', minta tolong datangkan air, itu tidak makruh, tidak khilaful aula, itu boleh. Contohnya pada zaman Nabi dulu, mereka tak adalah saluran paip semua ni. Nak ambil wuduk, kena ambil lah baldi ke bekas ke, ambil daripada perigi ke sungai ke, bawa datang. Kalau orang yang bawa datang besen ataupun bekas air, itu tidak makruh. Itu tidak makruh. Di antara perkara yang makruh juga adalah al-israf, membazir. Sepatutnya buka paip kena limitkanlah, janganlah terlampau kuat sangat. Kita nak guna air sikit je, nak basuh muka, nak basuh tangan. Kemudian antara basuhan muka pertama dengan kedua kan ada, kadang-kadang kita gosok ke muka kan lama sikit, tutuplah paip tu. Kadang-kadang kita biar terbuka paip, kemudian basuhan pertama, kemudian nak tunggu basuhan kedua dah banyak air turun. Macam kita gosok gigi lah, kita gosok gigi, bubuh ubat gigi, kita buka paip, basahkan berus gigi, kemudian kita gosok gigi, air tu biarkan terbuka je, kan membazir. Jadi kita tengah gosok gigi, kita tutuplah paip air. Begitu juga ketika kita mengambil wuduk, sekadar keperluan air, kita buka. Kalau yang terbaiknya surau masjid limitkanlah air, mana jangan terlampau kuat, bukan ada keperluan pun. Kalau toilet tu mungkin lah, dia nak mandi ke apa. Tapi kalau mengambil wuduk tak ada keperluan untuk kuat, sekadar sederhana je paling kuat pun. Kemudian bila mana berlebih-lebihan dalam penggunaan air yang daripada yang sepatutnya, maka hukumnya adalah makruh. Di antara perkara yang makruh juga adalah lebih daripada 3 kali basuh. Basuh 3 kali, dia basuh lebih sampai 4 kali, makruh. Ataupun kurang daripadanya, kurang daripada 3 kali, makruh juga. Basuh sekali, basuh 2 kali. Sebab Nabi pun ada basuh sekali, anggota wuduk ada basuh 2 kali, ada basuh 3 kali. Ada banyak versi lah, banyak riwayat nak menunjukkan perkara tersebut harus. Kalau Nabi buat 3 je, Nabi tak pernah buat basuh sekali, basuh 2 kali, menunjukkan basuh sekali, basuh 2 kali tak dibenarkan. Sebab tu Nabi buat, nak menunjukkan benda tu boleh. Orang yang ragu-ragu, yang syak, yang was-was, maka dia berpegang yang yakin. Kalau dia rasa 2 ke 3, ambil yang yakin. Yakin yang paling sedikit lah 2.
Jadi dia tambah satu lagi, walaupun dikira 4, benda tu dah hakikatnya dah 4. Sebab dia dah was-was, ambil yang paling sikit. Haram berlebih-lebihan dan membazir lebih daripada 3 kali, secara yakin, bukan lagi was-was, pada mengambil wuduk ataupun pada mandi apabila air tersebut air yang diwakafkan untuk bersuci. Contoh di tempat wuduk ataupun di kolah, apa-apa tempatlah yang mana air tersebut air sabil. Air sabil ni air yang diwakafkan untuk berwuduk. Sebab di masjid di surau ni selalunya air wakaf lah, sebab surau yang bayar, ataupun ada orang yang bayar kan, air yang diwakafkan untuk mengambil wuduk. Bila air yang diwakafkan untuk mengambil wuduk, jadi dia hanya untuk mengambil wuduk je. Kita tak boleh angkut motor kita, angkut kereta kita basuh sekali. Secara kebetulan pula rumah imam tu sebelah pula tempat mengambil wuduk. Dia panjangkan getah baik, dia basuh kereta je pula. Jadi tak boleh lah, tak boleh guna air yang diwakafkan. Sebab air masjid, air surau ni air wakaf lah. Wakaf maksudnya yang digunakan air tersebut, bil ya, yang dibayar hanya untuk mengambil air untuk keperluan surau ataupun masjid. Jadi untuk air-air yang wakaf seperti ini, hukumnya haram kalau kita ambil lebih 3 kali secara yakin. Kita dah yakin dah 3 kali, saja nak lebihkan. Sebab Ustaz kata makruh. Makruh tu kalau dekat rumah kita, dekat masjid surau jadi haram lah, sebab bukan air kita. Dekat rumah kita yang bayar bil, tak apalah nak ambil 4 kali ke 5 kali, tapi makruh lah. Kalau air yang wakaf, kita tak boleh buat macam tu, cukup-cukup saja. Kemudian wajib berpada pada air yang disabilkan, air yang wakaf ni ke atas ikut apa tujuan dia diwakafkan. Kalau contohnya air tersebut untuk, air ni wakaf untuk apa? Untuk ambil wuduk, maka dia untuk ambil wuduk, dia tak boleh minum. Kalau air ni wakaf untuk minum, tak boleh ambil wuduk. Begitulah penggunaan air sabil atau air yang diwakafkan. Ikut atas orang yang wakafkan tu untuk apa. Kalau masjid surau ni, masjid surau dia umum, memanglah air tu wakaf. Tuan-tuan kalau tengok air surau, dekat surau tidak ada kowe, masjid tak ada kowe, nak beli air pun dekat masjid tak ada letak botol mineral apa-apa pun untuk jual. Jadi tuan-tuan minum air baik pun boleh juga. Boleh, walaupun air tu wakaf untuk berwuduk, tapi dia tak dispesifikkan, dia umum. Mana air tu air surau. Tapi jangan bawa balik lah. Jangan tuan-tuan ni air masjid, air surau ni, tuan-tuan letak 1 baldi bawa balik untuk minum. Maksud saya minum kat situ je lah. Kalau tuan-tuan dahaga sangat, buka paip tu ambil wuduk, lebih tu minum 2-3 hirup cukup lah. Jangan pula ustaz kata boleh ambil 1 baldi masuk dalam kereta. Sekadar keperluan je lah. Yang ni yang ada satu video tu daripada mana, daripada ustaz daripada Indonesia kot. Dia kata bila mana buat sembelihan korban di masjid, di surau, maka tak boleh guna air masjid surau tu untuk masak, sebab air itu adalah diwakafkan untuk mengambil wuduk. Maka hukumnya haram. Haram kita gunakan air itu untuk masak, untuk basuh periuk, untuk basuh lembu semua, untuk basuh daging lembu. Haram. Itu ketat sangat. Memanglah asalnya kalau air yang diwakafkan untuk sesuatu, untuk mengambil wuduk, hanya untuk ambil wuduk je lah, dia tak boleh buat benda lain. Tapi kita masjid surau, dia air wakaf juga, tapi secara umum untuk keperluan. Kalau macam tu susah lah. Kalau ikut cara macam tu payah, susah. Kemudian haram memindahkannya daripada bukan tempatnya, walau listi'amalihi fi ma wuqifa li ajlihi. Makna air ni, contohlah air ni air surau untuk ambil wuduk, memang paip ni paip surau, tapi dia tadah baldi. Dia kata saya nak ambil wuduk juga, tapi tak ambil wuduk kat surau, nak ambil wuduk dekat rumah.
Tak dibenarkan. Setiap air yang diwakafkan, air yang wakaf untuk tempat tu, kita tak boleh pindah ke tempat lain. Itu hukum asalnya begitulah. Hukum asalnya begitu. Tempat wuduk surau, masjid, kita letak satu bekas, kemudian kita ambil wuduk dekat luar pula, dekat rumah kita. Itu tak dibenarkan lah. Sebab bila diwakafkan untuk situ, guna untuk situ je lah. Macam makanan juga. Tisu ke, tisu ni lepas makan, lap mulut, lap tangan, guna tisu sini lah. Sebahagian orang ni dia tisu, ingatkan nak guna tangan, dia simpan dalam poket dia. Dia guna je kak 2-3 helai pun dah simpan poket. Sebenarnya guna untuk situ lah. Guna kat situ. Apa yang lepas makan, minum. Kalau makanan sama juga, makanan yang buat kenduri apa, makan kat situ lah. Makan situ, kita tak boleh bawa balik. Makan kat situ. Tapi kalau dah lebih, baru boleh bawa balik. Tunggu sampai dah selesai semua, dah tak ada yang tambah lagi apa, baru boleh bawa balik. Walaupun semua dah ambil, tapi kemungkinan ada orang nak tambah lagi, dan makanan tu memang untuk situ makan, kita tak boleh bawa balik juga. Sama juga dalam bab wakaf air ni, guna pada tempat di situ, tak boleh pindah ke tempat yang lain. Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, dia buat satu kesimpulan yang ringkas. Dia kata apa? Sesungguhnya setiap perkara sunat pada wudu yang disepakati ulama, dia itu adalah sunat, maka makruh kita tinggalkan dia. Kan kita bincangkan sebelum ni, ada perkara sunat A, B, C, banyak perkara-perkara yang sunat. Ibnu Hajar dia buat satu kesimpulan mudah, setiap perkara sunat yang ulama sepakat itu adalah sunat, maka meninggalkan perkara sunat itu hukumnya makruh. Maka meninggalkan perkara-perkara yang sunat ketika wuduk, hukumnya adalah termasuk perkara makruh dalam berwuduk. Cukup sekadar itulah. Ada apa-apa soalan? Ya. Apa? Kalau keuzuran ambil wuduk basah, rasa sejuk kan, jadi kita lap lah, tak boleh biarkan air tu kat mana ni. Kalau sejuk tak apa. Kalau ada hajat, ada keperluan tak apa. Mungkin terlampau sejuk sangat, sejuk, jadi dia tak nak basah anggota wuduk tu, lepas wuduk terus lap, itu tak apalah. Kalau ada hajat, ada keperluan, tak apa. Kalau tak ada apa-apa hajat, keperluan, cuaca pun cuaca biasa aja, jelap, maka hukumnya makruh. Ada apa-apa lagi? Ustaz, saya tidur Ustaz, tak mandi Ustaz. Okey. Bangun pagi tak mandi, itu saya wuduk, saya solat. Ustaz, saya tidak mandi dulu. Lepas sejuk sangat, mandi biasa lah. Mandi biasa lah. Saya tak mandi Ustaz. Maknanya bangun tidur terus ambil wuduk sembahyang. Boleh je. Tapi kena basuh lah benda-benda yang sepatutnya. Itu mestilah. Tak, dia kalau tak ada apa-apa, okey je. Kalau apa, kering ke apa semua, okey je. Sebab pada zaman dahulu, mereka tak guna air ketika kencing, mereka beristinja, kita panggil istinja. Bila istinja ni memang suci lah, cuma tempat tu masih bernajis, tempat keluar najis tu, sebab kita istinja. Zaman sekarang basuh lap guna tisu ke apa ke, tempat tersebut, tempat keluar najis tu masih najis sebab kita tak basuh dengan air. Tapi najis tersebut kita panggil najis ma'fu anhu, najis yang diberi kemaafan. Cuma zaman dahulunya, bila musim panas, badan akan berpeluh. Bila berpeluh, tempat yang keluar najis tu sepatutnya najis yang diberi kemaafan. Tapi bila dah peluh, dia akan mengalir ke tempat lain. Bila mengalir ke tempat lain, dah jadi najis yang tidak dimaafkan. Sebab tu bila tidur, mereka tidur malam, Nabi kata, kamu tak tahu di mana tangan kamu bermalam. Sebab kemungkinan ketika kita tidur, kita masukkan tangan dekat dalam kemaluan kita ke, gatal ke apa ke. Jadi sebab itu Nabi kata, bangun tidur jangan celup tangan dalam air.
Bahkan kita basuh tangan dulu, baru boleh celup tangan dalam air. Ustaz, satu kalau orang dengan kidal ni Ustaz, kalau kita nak selalu berwuduk mesti tangan kanan kan, tapi dia ni jadi kidal. Kita dah cakap dengan dia kanan, dia mula dia buat. Lepas tu yang kali kedua dia ulur tangan kiri juga, pasal dia dah biasa kidal. Boleh juga, tapi dia tidak dapat perkara sunat lah. Boleh ya. Sebab perkara sunatnya kena sebelah kanan. Sebab Nabi banyak, dalam setiap urusan Nabi kan utamakan sebelah kanan. Nabi pakai kasut belah kanan, Nabi sikat rambut belah kanan tu, Nabi pakai seluar sebelah kanan dulu, Nabi pakai baju sebelah kanan dulu. Perkara yang berlawanan dengan dia baru sebelah kiri. Buka slipper, buka kasut, buka seluar, buka baju, baru sebelah kiri. Nabi utamakan yang sebelah kanan lah. Dalam perkara-perkara yang dianggap mulia, dianggap besar, Nabi akan utamakan belah kanan. Sebab pakai kasut pun benda yang mulia, selamatkan kaki kita terpijak batu, kaca, duri. Pakai baju pun perkara mulia juga, Nabi utamakan belah kanan. Orang tidak nampak korak ke panau ke kat badan kita. Itu semua perkara yang mulia lah. Okey. Jadi kalau tak mandi ambil wuduk sembahyang sah. Boleh. Tak ada masalah apa-apa. Yang penting kita yakin pakaian kita bersih, diri kita bersih. Okey. Dia lepas daripada bab makruh wuduk ni, dia ada satu bab dipanggil bab mandi. Ada mandi wajib, mandi sunat, rukun-rukun dia. Saya rasa benda ni kita tak perlu sangatlah kot. Kita terus kepada bab perkara membatalkan wuduk. Boleh ya? Sebab mandi wajib ni rasa semua dah tahulah. Lebih kurang wuduk je lah, ratakan anggota badan dengan air semua. Ustaz sikit dalam Ya. percikan air kencing kan. Percikan air kencing. Kita tak nampak kan, ada yang kata just begitu je tu. Yang percikan air kencing tu kalau tak nampak dengan mata tak apa. Itu dipanggil yang najis, yang maafkanlah. Kalau dia tak nampak dengan mata kasar. Tapi kalau nampak, dia kena basuh lah. Basuh. Dia bukan kena renjis, kena basuh. Renjis tu ada kitab fiqh sebut. Tapi renjis tu lepas kita kencing, bahagian seluar kita dekat tempat kencing tu kita basahkan supaya nak hilangkan perasaan was-was. Sebab sebahagian kita dia rasa was-was. Lepas kencing semua nak ambil wuduk, ni basah ni air kencing ke apa? Jadi dia was-was. Sebab tu suruh renjis sikit dekat tempat tu, kat seluar kita renjis sikit supaya hilang perasaan was-was. Tapi kalau najis dia kena basuh, dia bukan kena renjis. Kalau kena pada hujung baju kita ni, kena air kencing ke apa, jadi kita basuh lah. Kita tak perlu basuh satu baju. Kita pergi kat paip, kita basuh yang hujung ni je lah. Basuh. Kalau kena kat hujung. Kalau kena kat tengah pun sama, kita ambil yang hujung je basuh dekat paip, tengah-tengah. Tak perlu kita basuh satu baju. Yang renjis lagi adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah pun renjis juga. Najis mukhaffafah ni maksudnya air kencing apa? Bayi, air kencing budak laki-laki yang bawah 2 tahun, yang tidak makan apa-apa. Bawah 2 tahun. Tapi renjis tersebut bukan renjis macam tu je. Kalau dia kencing kat pakaian kita, kita kalau kena air kencing dia, kita kena renjis keseluruhan tempat tu, renjis. Kita tak perlu basuh apa, renjis. Tapi biar semua tempat kena basah. Tu maksud dia. Jangan renjis, ambil air sekali renjis dah cukup. Tak renjis bagi semua kawasan kencing tu kena air. Dia tak perlu basuh lah. Kalau basuh, kena betul-betul basuh sampai basah semua. Ini semua kawasan tu kena renjisan air tu sudah cukup. Bukan renjis tu maksud sekali dua renjis cukup. Bukan maksudnya macam tu.
Itu untuk najis kanak-kanak, budak bayi laki-laki yang tak makan apa-apa, yang umur bawah 2 tahun. Kalau bayi perempuan, dia air kencing dia lain. Air kencing perempuan dia keras sikit, jadi dia kena basuh. Dia tak boleh renjis, kena basuh. Untuk bayi laki-laki lah. Sebab bayi laki-laki dia, yelah, kadang-kadang kita buka pampers dia, terus dia ni pancut. Jadi kita tak boleh nak tu. Susah. Diberi kemaafan untuk kanak-kanak, untuk bayi laki-laki saja. Sebab apa diberi kemaafan? Sebab Nabi bagi tahu macam tu. Itu teks dalam hadis Nabi lah, yang untuk kanak-kanak laki-laki saja. Nabi sebut untuk laki-laki. Sebab, tapi ulama datangkan sebab-sebab dia lah. Dia kata air kencing perempuan ni agak keras sikit lah, pekat lah, apalah. Tapi memang dalam hadis memang bagi tahu untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Ada apa lagi? Kadang-kadang ada orang buat ubat apa, pakai tujuh bola lah kan. Buat apa? Buat ubat. Berubat. Kadang pakai tujuh bola di 7 surau atau masjid macam tu. Ada tu khurafat ke apa tak? Sebenarnya ada juga. Saya biasa dengar juga benda tu. Ambil air 7 buah masjid. Air kolah masjid. Sepatutnya kita tak boleh ambil sepatutnya. Tapi sepatutnya lah hukum asalnya. Tapi kalau ambil dalam botol kecil ni okeylah, tak apalah. Kecil. Semata-mata untuk apa? Berubat. Untuk tujuan berubat, okeylah. Tapi sebenarnya kalau air wakaf kita memang tak boleh ambil, itu hukum asalnya, tak boleh keluar. Tapi kalau, ataupun untuk lebih langkah selamat, untuk langkah selamat, setiap masjid yang kita ambil, 7 buah masjid, kita ambil air, satu bekas besar air, dan kita masuk dalam apa? Tabung masjid. Letaklah berapa ringgit, RM5 ke, letak RM10 ke, itu lebih selamat lah. Walaupun hukum asalnya tidak membenarkan. Satu lagi Ustaz, selalu kalau kita pergi tandang awam ni, kadang-kadang dia orang buang kecil, dia tak cuci balik, dia tinggal macam tu. Jadi aku pun dia setiap kali kita buang air mesti kita kena cuci balik. Sama ada kencing ke berak ke, semua kena cuci. Sebab kita nak memudahkan orang selepas kita masuk. Mana kalau dia buat macam tu, mana dia telah menyakiti hati orang Islam yang lain. Sebab lepas ni orang Islam akan masuk balik, akan masuk tempat yang dia masuk tu untuk buang air kecil ke buang air besar ke. Ya. Maknanya sebab Nabi bagi tahu orang Islam ni adalah orang yang dia punya anggota badan, tangan dia, lidah dia tidak menyakiti orang lain lah. Jadi makna kalau dia lepas buang air kecil, buang air besar, dia tak flush, jadi dia memberi gangguan. Makna dia bukan orang Islam yang orang Islam yang sebenar-benarnya. Orang Islam yang sebenar-benarnya adalah dia selamatkan lidah dia, anggota dia, kaki dia, tangan dia daripada memberi gangguan kepada orang lain. Jadi bila dia menyakiti orang lain, makna lepas buang air kecil, buang air besar, dia tak nak flush, maka orang lain tak selesa dengan dia. Makna dia tak dapat status keislaman yang sebenar-benarnya. Perkara yang membatalkan wuduk ni, ada ulama kata ada 5, ada ulama kata 4 je. Sebenarnya yang 5 tu satu tu boleh masuk sekali. Jadi dia kata semua ada 4 je, tak ada 5. Kita lihat secara ringkas dulu. Maksud perkara-perkara yang membatalkan wuduk ini, maksudnya dia tak sah sembahyang dia, ataupun dia tak boleh melakukan perkara-perkara yang wajib, yang mesti mengangkat hadas kecil terlebih dahulu. Contoh seperti pegang Quran. Pegang Quran memang tak boleh. Pegang ke, mengangkat ke, menanggung ke, memang tak boleh. Kena mengangkat hadas kecil dulu, mengambil wuduk dulu. Baca Quran boleh. Sembayang sama juga.
orang yang melaksanakan tawaf. Tawaf sama hukum seperti sembahyang, kena ada wuduk. Tak ada wuduk maka tak sah tawaf dia. Berbeza dengan sa'i. Sa'i tak apa. Dan ada perkara-perkara yang lain dia mesti kena berwuduk lah. Kalau tak wuduk tak sah. Kemudian perkara yang membatalkan wuduk dia ada 5. Perkara yang pertama yang keluar daripada salah satu daripada 2 jalan, qubul dan dubur, melainkan air mani. Air mani tak membatalkan wuduk. Nanti kita akan bincang semua ni lah, huraian dia. Perkara yang kedua yang membatalkan wuduk adalah hilang akal. Hilang akal termasuklah tidur. Tidur pun hilang akal juga. Ini perkara yang membatalkan wuduk. Kemudian perkara yang ketiga adalah tidur. Ada ulama asingkan perkara yang ketiga adalah tidur. Sebab apa? Tidur. Perkara yang kedua adalah hilang akal, sama ada dengan sebab tidur ataupun dengan sebab selain daripada tidur. Perkara yang ketiga, perkara yang batalkan wuduk adalah bersentuhan 2 kulit antara lelaki dan juga perempuan yang bukan mahram. Perkara yang keempat adalah menyentuh kubul anak Adam. Makna menyentuh kemaluan kita ataupun kemaluan orang lain. Contohnya kita nak basuh kencing anak kita. Nak basuh kencing anak kita ataupun nak basuh berak anak kita. Jadi kita basuh bukan sentuh kemaluan kita, kemaluan orang lain, anak kita, batal juga. Sebab tu kalau nak basuh kencing anak, basuh berak anak, kalau kita ada wuduk jangan guna tapak tangan, guna belakang tangan. Guna belakang tangan tak apa. Guna belakang tangan. Kalau dia berak kita basuh belakang tangan. Belakang tangan kita gosoklah punggung dia. Itu tidak batal wuduk. Nanti kita akan bincang lah. Sentuh ni apa yang maksud sentuh dengan tangan yang mana satu, tapak tangan ke belakang tangan. Dan juga sentuh dubur. Dubur kita sentuh batal. Dubur ni bukan punggung kita yang 2 tu, yang tempat keluar najis tu. Itu yang batal. Semua ni 4 nanti kita akan huraikan satu persatu insya-Allah. Cukup sekadar ni dululah pengajian kita pada malam ni. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.